بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Seperti biasa tuan-puan, marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya dapat sekali lagi kita bersama-sama dalam pengajian kitab kita ini. InsyaAllah malam ini kita akan mulakan pengajian ataupun kita akan mula topik yang pertama, iaitu jual beli. Minggu lepas ataupun 2 minggu lepas kita dah bincang berkaitan dengan konsep umum muamalat, berkaitan dengan prinsip ataupun dasar utama dalam muamalat, dan juga kita sebut kesan ataupun implikasi hukum setiap transaksi yang sah ataupun yang tidak sah ataupun kita panggil batal. Ada kesan kepada setiap perbuatan kita dari segi syarak. Baik, kita nak bincang malam ini tuan-puan satu tajuk daripada beberapa tajuk yang kita sebut minggu lepas. Tajuk yang pertama dalam modul kita ini, dia mula dengan tajuk jual beli. Kita sebut bulan lepas ataupun minggu lepas ada beberapa tajuk, beberapa akad yang disenaraikan oleh para ulama kita di dalam list akad perpindahan milik. Tujuan dia cara untuk kita tukar pemilikan barang. Salah satu cara yang disediakan oleh syarak iaitu bai' ataupun jual beli. Dan banyak cara, ada hebah bisawab, ada gadai. Jadi salah satu cara yang kita akan bincang pada malam ini iaitu jual beli. Dan jual beli juga merupakan dipanggil ummul muamalat ataupun induk kepada segala tajuk-tajuk di dalam muamalat. Dia mula dengan jual beli. Baik, muka surat 1 tuan-puan, qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, jual beli dan hukumnya, hukum jual beli. Kita akan bincang malam ini tuan-puan. Yang pertamanya kita akan bincang makna jual beli, yang kedua kita akan bincang hukum jual beli, yang ketiga last sekali itu kalau sempat kita akan baca secara ringkas malam ini, iaitu rukun jual beli. Kita akan detailkan. Bulan depan kita akan masuk topik baru, iaitu syarat ataupun terma dan syarat setiap rukun jual beli. Baik, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, jual beli dan hukumnya, hukum jual beli. Jual beli itu makna jual beli ialah menyerahkan atau memindahkan kuasa memilik, yakni memindahkan pemilikan. Ni akad tamlik dipanggil, akad tamlik. Kita baca dulu tuan-puan, kemudian kita akan hurai dalam bahasa kita. Kita akan baca dalam bahasa kitab dulu. Makna jual beli iaitu menyerahkan ataupun memindahkan, pindah milik ataupun serah milik. Memindahkan kuasa memilik sesuatu benda, yakni sesuatu barang,
Dan kita nak proses nak tukar ni, iaitu pindah milik barang oleh penjual kepada pembeli dengan ada gantinya, yakni dengan ada imbalannya. Kalau tanpa imbalan kita panggil hebah, pemberian secara percuma, tidak ada imbal balas, tidak ada pertukaran, itu kita panggil hebah, ataupun kita panggil hadiah, ataupun kita panggil sedekah, ataupun dalam satu bahasa lagi hebah bisawab. Bisawab tu kita akan bincang. Jadi kalau jual beli dia mesti ada timban tara, ataupun dia panggil ada imban balas dengan ada gantinya. Ganti itulah kita panggil saman, ataupun kita panggil duit, kita panggil harta. Harta itu kita panggil saman ataupun harga yang diizin. Jadi proses pertukaran di antara barang, di antara dua orang dan ada barang ini, mestilah yang diizinkan oleh syarak. Ada pertukaran yang tidak diizin oleh syarak. Sekiranya pertukaran tidak diizin oleh syarak, kita teruskan juga, dia akan menjadi haram semata-mata transaksi itu. Walaupun kita tak guna lagi harta itu, tak guna lagi barang yang kita beli, kita tak makan lagi barang kita beli, tetapi transaksi yang diharamkan oleh Allah Ta'ala haram semata-mata akad dia panggil. Yang kedua, haram kita guna barang yang tidak sah. Jadi dua kali haram, double haram. Iaitu haram akad yang tidak sah. Yang kedua, haram menggunakan barang yang tidak sah, kerana barang itu bukan milik kita, tidak dibenarkan untuk kita guna. Mesti kita kembalikan balik kepada tuan dia, dan tuan dia pula kembalikan balik duit kita. Tapi oleh kerana kita tak tahu, masing-masing teruskan transaksi tersebut. Macam mana yang boleh haram, kita akan bincang akan datang, iaitu ada unsur-unsur ribawi, pertukaran yang ada unsur riba ataupun ada syarat-syarat riba. Itu satu. Yang kedua, berlaku juga haram, tetapi dia tidak panggil haram semata-mata akad. Haram perbuatan sahaja. Perbuatan tukar itu haram, tetapi sah, boleh guna barang tersebut. Juga kita akan bincang di belakang. Dan ada juga situasi yang ketiga, pertukaran tersebut haram dan tak sah. Ini dia panggil transaksi tersebut haram, lagi pula tak sah. Apabila haram dan tak sah, dia kesan kepada barang. Barang itu tidak boleh diguna. Duit penjual tidak boleh menggunakan duit daripada pembeli, dan pembeli tidak boleh menggunakan barang. Kenapa? Kerana barang itu statusnya transaksi tersebut haram, lagi tidak sah. Kalau haram sah, kita tengok ada akan datang, ada situasi haram sah boleh guna. Barang itu menjadi milik kita. Itu dia agak panggil apa? Banyak pembahagian dia. Baik, serta tuan-puan, kita akan guna bahasa kita. Baik, makna jual beli. Jadi makna jual beli ni tuan-puan, dia ada beberapa versi, mengikut gaya bahasa para ulama kita. Ada versi yang ringkas dan ada versi yang agak detail. Baik, kalau ringkas, saya akan bawa dua-dua tuan-puan supaya kita clear. Dan paling penting last sekali, saya akan buat kesimpulan untuk tuan-puan clear. Sebut jual beli, terus tergambar di minda kita. Itu yang kita nak. Apabila kita kata jual beli, dia terbentuk kerangka di minda kita. Kita dah nampak jual beli ini refer kepada praktisnya macam mana. Itu yang kita nak. Jadi target kita tuan-puan, kita bincang makna jual beli. Last sekali kita akan terbayang di minda kita, jual beli itu apa, terus kita nampak. Yang itu dia panggil makna. Makna inilah diri benda. Kita sebut benda itu, terbayang di minda kita. Itulah dia jual beli. Baik, bahasa ringkas tuan-puan, kita mula dengan ringkas. Dia detail, ada 3 kata kunci dia. Yang detail ada 3 poin ataupun 3 kata kunci perlu kita faham. Kita tengok yang ringkas dulu.
Dalam banyak-banyak kitab tuan-puan yang ringkas, ulama menggunakan, dia panggil aqdun muqabalatun, ataupun dalam setengah kitab, baik kita tengok kitab Fathul Mu'in, dan yang kedua kita tengok kitab Mughni Muhtaj, yang ketiga kita tengok kitab Tahrir Syarqawi, lebih kurang sama versi ringkas. Versi ringkas ni macam mana tuan-puan takrif dia, iaitu muqabalatun malin bimalin biizni syar'i. Ini dia panggil versi ringkas. Muqabalatun malin bimalin biizni syar'i. Satu. Versi yang kedua sama saja, beza di belakang, iaitu muqabalatun malin bimalin ala wajhin makhsusin. Ini disebut di dalam kitab Tahrir Syarqawi dan juga Mughni Muhtaj bagi Syekh Khatib Asy-Syarbini, dan juga Syarah Fathul Qarib. Apa maksud dia tuan-puan? Muqabalah, ini poin yang pertama. Muqabalatun malin bimalin biizni syar'i. Dia ada yang ringkas ni tuan-puan, dia hanya ada satu kata kunci. Apa dia? Iaitu satu akad pertukaran. Satu akad tukar menukar, harta dengan harta, ada dua. Silap, ada dua. Satu akad tukar menukar. Ini tukar menukar ni merujuk kepada pertukaran milik. Satu akad pertukaran milik, harta dengan harta yang diizinkan oleh syarak. Itu sahaja versi yang ringkas. Maksud dia apa tuan-puan? Maksud dia, poin yang pertama, mesti ada akad pertukaran. Baik ni tuan-puan, apabila kita sebut baik, jual beli, dia merujuk kepada tukar menukar. Itu poin yang pertama. Apabila kita sebut jual beli, terus tergambar di minda kita tukar menukar, muqabalah, muawadah, tukar menukar. Tukar apa dia? Ini poin yang kedua, iaitu tukar akad pertukaran milik harta. Poin yang keduanya, mesti akad tukar harta dengan harta antara penjual dan pembeli yang diizin oleh syarak. Dua saja poin yang versi ringkas. Pertamanya, akad pertukaran. Pertukaran apa dia tuan-puan? Yang ini tukar menukar. Apabila ada tukar menukar, mesti ada dua orang. Mesti ada dua orang, iaitu tukar barang ataupun tukar harta dengan harta antara penjual dan pembeli. Mesti ada dua orang, mesti ada penjual dan pembeli. Poin pertama tuan-puan ingat, dalam mazhab Imam Syafi'i yang disebut akad pertukaran. Apa dia akad pertukaran? Inilah tuan-puan, kalau kita belajar, kita akan tengok bagaimana rupa praktis dia di lapangan. Kita akan match. Kita akan matching apabila kita tahu adakah praktikal kita di lapangan menepati dengan diri ataupun makna jual beli yang sebenar di sisi syariat dalam channel ataupun mazhab kita. Sebab apa tuan-puan? Sebab tengok poin yang pertama dulu. Poin pertama, dia mesti ada akad pertukaran barang. Barang biar dulu. Akad pertukaran tuan-puan, apa dia akad? Akad ni maksud apa? Maksudnya ialah rabtun bainal aqidaini. Akad ni tuan-puan yang disebut dalam bahasa moden, dalam kewangan kontemporari, dia menggunakan kontrak. Dalam bahasa moden lagi ni tuan-puan, akad ini merujuk kepada kontrak antara dua orang yang berkontrak. Siapa? Penjual dan pembeli. Jadi kontrak ni tuan-puan ataupun akad dalam mazhab al-Imam Syafi'i ini sangat rigid, sangat ketat, mesti menepati makna. Apa dia makna akad? Rabtun bainal aqidaini, ikatan antara dua orang yang berkontrak.
Ikatan antara dua orang yang berakad ataupun berkontrak. Apa pengikat dia? Pengikat dia ialah siratun ataupun ijab wal qabul. Ini lahirlah tuan-puan rukun yang kelima. Rukun jual beli mesti ada ijab qabul. Kenapa? Kerana ijab dan qabul itulah yang disebut sebagai ikatan. Yang dikatakan rabtu bainal aqidaini, iaitu ijab min janibil ba'i wal qabul min janibil mushtari. Yang menjadi pengikat antara dua orang yang berkontrak ini apa dia? Iaitu lafaz ijab daripada orang yang menyerah milik, iaitu penjual. Ijab ni tuan-puan, ini terma. Ijab ini terma yang digunakan di dalam munakahat dan muamalat. Ijab, qabul. Ijab, qabul. Cuma kita tak lupa makna ijab. Tanya tahu ijab. Kena ada ijab, qabul, akad nikah. Dia faham? Akad nikah ada ijab, ada qabul. Siapa ijab? Tu wali. Siapa ijab? Tu imam. Qabul, pengantin. Faham sangat kita bab nikah ni. Semua kita menikah. Tak menikah lagi pun lebih faham juga. Ijab, qabul. Ijab, qabul. Sebab duk ready dah nak menikah. Tapi bab jual beli kurang faham. Dia sama tuan-puan, kita akan belajar bab muamalat, munakah. Sebab itu para ulama kita susun modul yang sangat cantik. Penyusunan modul tuan-puan, ibadat, muamalat, munakahat. Sebab muamalat dan munakahat dia sama konsep. Apa konsep dia? Akad. Munakahat pun akad, muamalat pun akad. Sebab tu kita biasa dengar akad nikah, akad jual beli, akad hutang piutang, akad pinjam meminjam. Cuma bab muamalat dia dah terhapus, terhilang akad. Jual beli hilang akad, pinjam hilang akad, hutang hilang akad, rahnun hilang akad. Dengan nama. Tapi nikah orang akan sebut akad nikah. Nak pergi mana Zailin? Akad nikah. Dia jangan dia kata nak pergi bernikah, jangan. Apa siap semua pengantin ni nak pergi mana? Nak pergi akad nikah. Full kan tu? Jadi akad ni tuan-tuan dia merujuk pada apa? Merujuk kepada ikatan lafaz, kita penuhkan, komplitkan dia punya ayat. Kalau kita ayat ringkas tanpa takdir, dia akan kita sebut ikatan antara dua orang kontrak. Diikat dengan apa? Maka kita penuhkan ayat dia, ikatan lafaz ijab dan qabul antara dua orang yang berkontrak. Itulah tuan-puan, apabila kita di lapangan kita akan tengok, terkadang ada seorang saja yang ada lafaz. Kita dah biasa kita nak implement. Kita kata beli ban, beli toke, beli tuan. Dia senyap. Maknanya tidak ada ikatan. Ikat ni tuan-puan mesti dua-dua. Mesti ada ijab, mesti ada qabul. Ijab ni apa tuan-puan? Ijab ni makna dia, ijab ini dia panggil lafaz ijab. Lafaz ijab. Makna dulu sebelum lafaz. Lafaz ni aku jual, itu lafaz. Aku jual barang ini kepada kamu, itu dipanggil lafaz ijab. Aku jual buku ini kepada engkau dengan harga RM10. Itu kenyataan itu tuan-puan, skrip itu merujuk kepada nama dia ialah ijab. Contoh, tapi kita nak makna dulu. Apa makna ijab? Sebab akad ini tuan-puan kena faham. Dia kata akad jual beli ini, akad jual beli ini, kontrak jual beli ini mesti ada kontrak, mesti ada ikad. Mesti ada lafaz ijab dan qabul. Ijab apa dia? Qabul apa dia? Tengok kita nak guna jual beli, akad jual beli. Nak guna pinjam, akad pinjam. Ini poin yang pertama. Kita tengok makna ijab tu apa? Makna ijab ni dia merujuk kepada apa? Merujuk kepada, dia panggil, sebab tu aqdun tamlik wa tamalluk. Tamlik ni apa? Akad penyerahan milik. Tamalluk penerimaan milik. Antara dua berkontrak ini, seorang yang nak menyerah milik barang dia, seorang lagi nak menerima milik barang dia. Di tengah-tengah itu, dia memilih saluran dia ialah jual beli. Sebab
mereka berdua ini akan melakukan proses pertukaran milik barang. Daripada barang penjual nak bertukar milik kepada barang saya, ada cara dia, ada proses dia yang ditetapkan oleh syarak. Maka kita nak pilih apa dia? Kita nak pilih jual beli. Maka pertama mesti ada tuan-puan ialah akad jual beli. Apa dia akad? Akad ini merujuk kepada ijab dan qabul. Itu ijab, lafaz ijab daripada penjual dan lafaz qabul daripada pembeli. Makna ijab ni tuan-puan, penyerahan, iaitu lafaz yang merujuk kepada penyerahan milik. Lafaz, saya ulang sekali lagi tuan-puan, ijab ni dia punya nama kepada perbuatan serah milik. Sebab tu ijab dia merujuk kepada lafaz, merujuk kepada perkataan penyerahan milik harta kepada pembeli. Apa cara bahasa yang dia nak guna? Bahasa ini syarak telah menetapkan skrip dia. Kalau jual beli, iaitu saya jual. Saya jual buku ini dengan harga RM10. Makna dianya jual itulah dia lafaz dipanggil ijab. Apa dia ijab? Lafaz dia nak menyerahkan buku ini, menyerahkan milik buku ini kepada pembeli. Saya jual. Jual itu tukar. Jual itu tukar. Saya tukarkan buku saya ini, tukar dengan apa? Dengan RM10. Kalau kita tak nak guna tukar, kita boleh guna jual. Guna bahasa asal dia, bahasa syarak. Jadi bahasa syarak baik jual, beli, dan bahasa kita panggil tukar. Makna tukar. Kalau jual beli itu dia panggil bahasa asal, tanpa kita menggunakan makna dia. Baik. Qabul. Apa dia qabul tuan-tuan? Sebab ikab ini, akad ini ataupun kontrak ini mestilah berlaku di antara dua pihak. Apa dia? Bersatunya lafaz ijab dan qabul antara dua orang yang berakad. Qabul tu apa dia? Qabul itu lafaz merujuk kepada penerimaan milik. Itu dipanggil qabul. Qabul saya terima. Terima apa? Terima milik. Milik apa? Milik barang. Barang apa? Barang yang saya nak beli. Itu dipanggil qabul. Bahasa ringkas qabul, penerimaan milik. Macam mana contoh bahasa yang diajar oleh syarak, dia nak terima milik? Saya beli buku ini dengan harga yang tersebut. Boleh? Makna dia menerima milik. Aku nikahkan akan dikau. Kita tok wali sendiri tak payah berwakil wali kan. Skrip panjang tu sebabnya dia tu imam. Panjang skrip tu imam sebab dia kena sebut berwakil wali kan bapaknya. Kita kalau tu iman sendiri, kalau bapak sendiri menikah, tuan-puan, mudah. Aku nikahkan akan dikau. Dengan anak aku sekian, dia kena sebutlah nama anak dia. Dengan mas kahwin RM100 tunai kena sebut. Kalau hutang kena sebut hutang. Kalau tunai kena sebut tunai, kalau hutang kena sebut hutang. Sebab tu cash, ada orang sebut RM tunai. RM1,000 tunai. Tak sebut tunai tak sah, ulang balik. Repeat balik. Berpeluh. Sikit tersilap pun berpeluh. Tu imam tu dia tak berpeluh sebab dia angkat orang lain. Cuba dia angkat orang lain angkat dia. Berpeluh juga dia pun. Jangan kata tu imam cekak. Beratus orang dia angkat, beribu orang dia angkat. Memanglah dia angkat orang. Cuba suruh dia sendiri angkat. Galabuh juga. Memanglah sekali cekak lah dia pun. Tapi nak cerita cekak-cekak pun galabuh juga dia pun. Sebab orang lain pegang tangan dia. Jadi kalau tak sebut tunai tak boleh. Kena ulang balik. Maka tuan-puan, yang menerima ni apa dia? Yang menerima ijab qabul, ijab menyerah milik anak dia ini kepada pengantin. Maka pengantin ni nak terima apa? Bukan dia terima mas kahwin saja. Bukan dia terima apa nama ni, mas kahwin siapa terima? Mas kahwin tok wali. Tok wali terima mas kahwin. Mas kahwin tu tok wali tu dia wakil saja kepada isteri dia. Jadi suami ni ataupun pengantin ini dia menerima apa? Dia menerima milik. Milik siapa?
milik isteri dia. Yang sebelumnya isteri dia ini menjadi milik bapa dia. Sebab tu kena faham konsep. Tuan-puan faham dalam jual beli, akan faham dalam bab nikah kahwin. Sebab itulah isteri ni tuan-puan, daripada hujung rambut sampai hujung kaki, semuanya milik suami dia. Milik suami dia. Diri dia tu milik Allah Ta'ala. Memanglah. Jangan condemn pula. Bukan milik suami ustaz, milik Allah Ta'ala. Tu mengaji tauhid lebih. Lepas tu, apabila milik suami, haram dia tak benarkan suami dia guna mana-mana tempat yang dibenarkan oleh syarak. Sebab tu haram. Ini punca haram lah. Kenapa suami nak sentuh tak bagi dia? Tiap tepih tangan. Suami nak sentuh, dia kata sentuh ada waktu je. Oh, isteri buat guideline kat suami dia. Tengah hari tak boleh sentuh-sentuh, apa main sentuh-sentuh tengah hari ni? Sentuh waktu tertentu je dia kata. Pandai dia bagi buat peraturan. Ini tu milik suami. Diri dia tu milik suami. Selepas akad nikah yang sah tuan-puan, total diri dia menjadi milik suami. Sebab itu wajib suami bayar mah kahwin. Mas kahwin disebut dalam akad nikah tu wajib. Kenapa? Kerana itulah tukar, muawadah. Itulah imban balas. Walaupun hutang, boleh hutang, sah menikah dengan hutang. Cuma orang kita jangan nak buat. Sebab tu wali tak bagi. Orang dulu buah. Zaman-zaman sahabat Nabi susah tuan-puan, mas kahwin 3 biji kurma. 3 biji kurma tak mampu lagi. Punya susah, ada yang susah sahabat Nabi tak mampu, tapi nak kahwin juga. Keperluan kahwin ni. Tapi tak ada mas kahwin. Berhutang. Beritahu pengantin, saya berhutang dulu. Saya kerja 3 bulan lagi bayar. Berapa ratus? 100 je. Kita ni yang berat ni tuan-puan bukan mas kahwin. Yang berat tu apa panggil belanja kan? Kelantan panggil belanja. Tuan-puan panggil apa? Apa dia? Hantaran. Duit hantaran tu duk banyak dia bedah sampai 10k, 12k bedah atas kepala kita. Tu nak kahwin payah tu. Yang dah kahwin tak apa senyum ni kawan kita belum kahwin lagi ni. Senyum susun apa kumpul berapa tahun dah tak dapat duit lagi. 12k ni. Kita dulu tuan-puan kahwin apa k kan? Dulu 3k. Perempuan kahwin dulu mungkin zaman 80-an tu, 90-an, 3k tu hebat dah. Zaman saya tu dah naik dah 5k. Hebat dah 5k tu. Tu rasa mahal dah 5k tu. Baik. Settle tuan-puan, kunci pertama dia ada 2. Kata kunci pertama iaitu akad pertukaran. Akad pertukaran. Kita mesti ada ijab qabul. Kenapa? Kerana poin pertama lagi, mesti ada kontrak. Mesti ada lafaz ijab belah pembeli, belah penjual, mesti ada qabul belah pembeli. Kalau tidak ada ijab dan qabul, tidak dinamakan jual beli menurut qaul yang mu'tamad dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Kita akan bahas tuan-puan akan datang, melainkan pendapat yang dhaif yang ditarjih oleh al-Imam Nawawi. Dan beberapa imam-imam lain, ada 3 orang tokoh lagi yang menyokong pendapat Imam Nawawi yang mengatakan sah jual beli tanpa ada ijab qabul. Maknanya ada 4 rukun saja. Tak komplit rukun. Ijab qabul rukun yang kelima tuan-puan. Tapi kita bahas dulu qaul mu'tamad. Sebab tu nanti kita akan orang panggil apa, buat senarai kat tuan-puan supaya kita ada pilihan. Tak boleh nak buat yang pertama, ada alternatif yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Asalkan transaksi kita itu, kita ada mana-mana akad yang kita pilih. Tak boleh akad jual beli yang sebenar, qaul dhaif, guna yang kedua. Tak boleh juga guna qaul dhaif, kita guna akad yang ketiga. Ataupun kita tak nak akad ketiga, kita boleh guna akad yang keempat, dia panggil akad pilihan. Supaya kita boleh guna mana-mana akad. Pastikan transaksi ini sah. Itu kita punya tujuan ataupun target kita. Baik. Poin yang kedua tuan-puan. Settle akad tukar menukar. Tukar apa dia? Tukar harta. Saya nak jelas poin yang kedua tuan-puan, iaitu kita kena faham apa dia harta. Pertama, faham, iaitu akad tukar menukar. Tukar menukar apa dia? Barang ataupun harta. Jadi kesimpulan apa dia tuan-puan? Kesimpulan dia, kalau tuan-puan guna tukar, itulah jual beli.
Majoriti kita gini tuan masih mengekalkan, masih menggunakan makna jual beli tanpa dia menyebut ataupun tanpa dia menggunakan jual beli. Tukar. Tukar itu makna jual beli. Dia tak nak guna jual beli, tak nak guna baik bahasa Arab, bahasa Melayu jual beli, maknanya ialah muawadah, muqabalah, tukar menukar. Aku beri kepada kamu, kamu beri. Beri bukan, tukar. Jom kita tukar. Kita tukar buku dengan buku, tukar nasi dengan nasi, tukar duit dengan duit. Tukar itu merujuk kepada jual beli. Pagi-pagi anak kita nak guna duit kecil tuan-puan, tak ada duit kecil, panggil bini kita, tukar duit kecil dengan isteri kita. Kita bagi RM10, isteri kita bagi RM10. Maknanya jual beli RM10 besar dengan RM10 kecil. Mazhab kita Al-Imam Syafi'i tidak menjadi riba tukar duit dengan duit, kerana qaul yang masyhur, qaul yang mu'tamad, terutamanya Syekh Ahmad Khatib, tokoh besar dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, mengatakan bahawa duit tidak termasuk unsur ribawi, boleh tukar walaupun tak sama. Tapi dalam mazhab Maliki dan mazhab Hambali dan juga dalam mazhab Al-Imam Hanafi dan juga Al-Imam Syafi'i, qaul sebahagian pendapat ulama mengatakan duit sebahagian daripada barang ribawi. Nak tukar dia mesti ikut dia punya syarat-syarat yang telah ditetapkan untuk mengelakkan daripada riba. Ini kita akan belajar secara detail tuan-puan riba dalam kitab kita ini insya-Allah. Maknanya tuan-puan, kesimpulan saya nak sebut, tukar duit dengan duit itu jual beli. Bukan saya nak beli, jual ustaz, saya nak tukar. Dia dah pelik dah tuan-puan, pelik dah, lupa dah. Tinggal jual, tinggal beli. Tak tahu apa dia jual, tak tahu apa dia beli. Bayar, dia bagi barang, itulah dia jual beli. Dia kata saya bayar, dia bagi barang, itulah dia jual beli. Dia faham berdasarkan pengamatan dia faham berdasarkan pengalaman dia faham berdasarkan apa yang dia melihat di sekitar dia. Itulah ilmu untuk dia beramal. Maka apabila kita kata itu jual beli, dah tukar. Jual tu tukar, saya tak tukar, saya tak nak jual, saya tukar. Kan biasa kita tukar suka sama suka kan, tukar kereta dengan kereta, tukar motor dengan motor, tukar slipper dengan slipper, tukar barang dengan barang, tukar nasi dengan nasi, tukar air dengan air. Ini bahaya. Kita akan belajar akan datang, tukar nasi dengan nasi tak boleh, tukar air dengan air tak boleh. Di kedai kopi pergi tempuh air lain, saya tak nak air, tukar kawan kita kata tak apa, aku bedal semua bedal, aku pantan tengok aja, boleh, semua air boleh, membujur lalu melintang patah, marilah air apa aku bedal. Oh, kita kata tak apa, mu ambil air aku ambil airmu, mana kita tukar air dengan air, jadi ribal fadli dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i, juga dalam mazhab lain. Tetapi kena ada syarat tukar. Kalau dia senyap tanpa ada lafaz, itu tak menjadi riba, kerana dia tak guna lafaz ijab, lafaz apa nama ini, tidak ada ijab dan qabul. Tapi kalau dia menggunakan direct tukar, kita tukar dua nak, dia sebut nak, maknanya dia setuju, na'am. Dia setuju untuk tukar kerana ada lafaz ya, maknanya berlaku pertukaran air dengan air, pertukaran nasi dengan nasi. Air dengan air itu unsur item ribawi, nasi itu item ribawi. Kita akan belajar semua akan datang. Barang yang kita tukar ini, ada yang tidak dibenarkan tukar oleh syarak, ada yang dibenarkan tukar. Itu semua tuan-puan berada dalam riba, dalam bab riba. Baik, saya kata kunci yang pertama. Kata kunci yang kedua, dia lama sikit tuan-puan, permulaan ini, sebab oleh kerana kita baru. Bagi tuan-puan dia biasa ikut tempat lain, tuan-puan sabarlah dengar benda yang sama pun. Mudah-mudahan ada input. Ada tempat-tempat lain yang dah alim tu, dengan benda yang sama, mudah-mudahan ada input, ada manfaat. Yang kedua, kata kunci yang kedua. Kata kunci yang kedua ni tuan-puan, ingat, harta. Ini penting. Kenapa? Karena bukan semua barang dibenarkan jual beli, bukan semua barang boleh jual beli, tidak. Yang boleh dibenarkan jual beli hanyalah mesti dinamakan harta menurut syariat. Menurut Al-Imam Syafi'i, harta boleh tukar. Dia tak sama tuan-tuan. Di sini tempat berlakunya khilaf antara mazhab. Sebab untuk
hukumkan harta dengan harta perbezaan ciri. Tapi kita ambil mazhab kita. Mazhab kita lebih ketat, tapi mazhab orang lain lebih longgar. Tapi kita boleh beramal juga walaupun ketat, kerana dia ada pilihan. Yang kata harta ni tuan-puan mesti ada dua ciri. Yang kata maliyatin mesti ada dua ciri. Barulah dihukumkan barulah dihukumkan harta. Apa dia ciri harta itu? Yang kata harta itu, makna harta itu dia panggil apa tuan-puan? Sesuatu yang sah dimiliki. Kan kita ni bincang akad pertukaran milik. Maka harta ini sesuatu yang dibenarkan oleh syarak untuk dimiliki. Kalau bukan harta tuan-puan, syarak tidak membenarkan untuk kita milik. Syarak tak benar. Apabila tak benar milik, tak boleh guna akad jual beli. Kita kena guna akad lain. Kita kena guna akad lain. Contoh sekejap lagi saya akan bagi contoh. Kita bagi ciri dulu. Makna. Pertama serta tuan-puan, harta ini sesuatu yang sah ataupun boleh dimiliki. Boleh ni makna dibenarkan oleh syarak untuk dimiliki. Syarat untuk dinamakan harta mesti ada dua ciri. Ciri pertamanya adalah tuan-puan, dia panggil sah dimiliki. Ini sama dengan makna dia. Ciri yang pertama untuk nak kita panggil harta, kita harta, duit harta, makanan harta, air harta, ataupun kita panggil barang. Barang dia umum. Kita merujuk kepada lebih spesifik, iaitu harta. Ciri pertama tuan-puan, mesti benda itu, harta itu boleh dimiliki ataupun dibenarkan oleh syarak untuk dimiliki. Apa dia? Contoh dia iaitu tiap-tiap perkara yang suci. Tiap-tiap perkara yang suci dipanggil harta. Adapun perkara yang najis tuan-puan tidak dinamakan harta. Tidak dinamakan harta. Apabila najis, mudah saja nama dia, najis bukan harta, itu saja. Najis kita panggil apa? Dalam muamalah, najis dan mazhab Syafi'i bukan harta. Apa pun najis tak sah dijual beli. Darah tak sah dijual beli. Walaupun sah diimpak. Tahi tak sah dijual beli. Tahi tak sah dijual beli. Tahi binatang. Baja kita, untuk baja tuan-puan, kita beli baja. Kalau baja itu ada najis, tak kira najis apa, maka tidak dibenarkan untuk kita beli baja, pokok kayu kita ataupun baja pokok bunga kita menggunakan akad jual beli. Kenapa? Kerana dia bukan harta. Kenapa dia bukan harta? Kerana dia najis. Apabila najis, tidak boleh diakad jual beli. Maka najis ini kita dah bincang tuan-puan minggu lepas, akad dia tak boleh akad jual beli. Kita panggil kena akad naqlul yadi, iaitu pindah kuasa mengurus. Syarak tak membenarkan untuk kita memiliki najis, tetapi syarak memberi ruang kepada kita untuk handle, untuk urus sahaja. Makna apa? Maknanya baja itu apabila kita berlakunya naqlul yad. Naqlul yad ni proses pertukaran kuasa mengurus. Nak guna macam mana naqlul yad ni? Kena deal dengan token baja. Kita tak boleh jual beli kerana ini najis. Okey, saya bagi duit ni, tanya dia harga berapa. Dia kata satu pack ini harga RM5. Satu pack ini harga RM5, maka deal dengan dia, saya tak nak beli, tapi saya nak bayar. Jangan terkejut. Saya nak bayar. Cuma bayaran bukan di atas dasar jual beli, tetapi bayaran ini di atas dasar naqlul yad, pertukaran kuasa mengurus. Daripada baja ini diurus oleh token, maka nak berpindah pengurusan kepada saya, maka ada bayaran. Cuma bayaran itu kita memilih akad mana? Kita memilih akad hebah. Tapi ingat tuan-puan, di sini tempat yang perlu dia panggil nota ataupun perlu dhabit. Kenapa? Kerana dalam kitab Arab dia hanya menyatakan umun hebah. Kita akan keliru dengan hebah sebenar pindah milik. Hebah sebenar tuan-puan, hebah sebenar, hebah, sedekah, hadiah, tiga ini. Hadiah, sedekah, hebah. Tuan-puan boleh guna mana-mana satu daripada tiga mengikut kesesuaian.
Kalau kita nak memuliakan dia, hadiah. Kita nak bagi kepada orang yang sangat berhajat kepada harta, sedekah. Dia perlukan harta itu, kita niat sedekah. Tetapi kita umum, bukan hebah, bukan hadiah, tetapi umum maksud hebah. Kalau kita tak terlintas hadiah, tak terlintas sedekah, maka auto dia akan jadi hebah. Pemberian secara percuma. Tiga itu tuan-puan, konsep sama, hukum sama, nisbah berbeza. Hukum dia sunat, cuma rekin dia tak sama. Yang paling afdal ialah sedekah. Kenapa? Kerana pemberian kepada orang yang sangat memerlukan benda yang kita bagi. Dia sangat perlukan duit, kita bagi duit. Dia sangat perlukan pakaian, kita bagi pakaian. Sebab itu tuan-tuan, kalau nak pahala lebih, nak pahala bonus, nak pahala ekstra, tengok kita nak bagi kepada orang ini, nisbah orang ini perlu kepada sedekah, ya. Tetapi kita nak pahala bonus, pahala afdal, ada lagi pahala afdal. Apa dia? Kita tengok apa keperluan dia. Dia perlu, memang dia ni boleh menerima sedekah, tetapi apa dia sangat perlu? Pakaian, makanan, ataupun duit. Kalau kita kata bagi pakaian, dia dah banyak orang lain bagi. Kalau kita kata bagi makanan, berlambak makanan rumah dia, kaya makanan dah dia, makna dia perlukan duit untuk saraan anak-anak dia dan sebagainya. Maka afdal kita bagi duit. Dia perlu duit berbanding makanan, ataupun dia perlu duit berbanding pakaian, makna kita dapat pahala afdal. Baik, settle. Dia panggil, kalau hebah ni tuan-puan, akad pemilikan. Kita nak pindah kuasa milik. Tetapi najis tidak dibenarkan oleh Allah Ta'ala, tidak dibenarkan oleh syarak dan mazhab kita untuk pindah milik. Maka kenapa kita guna akad hebah? Di sinilah berlakunya orang panggil apa? Confused. Kalau kita baca kitab Arab, kita perlukan kepada pendetailan. Apa yang didetailkan oleh ulama, maksud hebah itu ialah hebah dengan niat naqluliyat. Ini tambahan yang mesti dinotakan. Setengah kitab dia umum. Apabila kita tak nota, kita tak, orang panggil tak clear benda-benda kecil ni tuan-puan, inilah tempat-tempat yang berlaku kesilapan teknikal. Kita akan cakap hebah. Hebah kan pindah milik. Ya, pindah milik lah. Pulak dah. Kan pindah milik najis tidak dibenarkan pindah milik. Cuma pindah milik itu dengan makna hebah itu dengan makna berlakunya pindah kuasa mengurus. Settle. Tapi guna lafaz hebah. Ni saya hebah kepada you RM5 untuk saya dapatkan bajet ini. Tapi saya tak jual beli, bajet ini saya bagi kat you ini sebagai hebah untuk saya dapatkan bajet untuk pindah kuasa mengurus. Sebab itulah dalam istilah muamalat tuan lahirnya hak. Bajet itu berhak atas kita apabila kita bayar, bukan bajet itu milik kita. Kita tak boleh kata bajet itu menjadi hak milik saya, tidak. Bajet itu berhak ke atas saya. Bajet itu hak saya, bukan milik saya. Itulah dia penggunaan yang tepat. Dia tak guna bajet itu milik saya, tapi bajet itu hak saya. Itu beza tuan-puan. Last sekali tuan-puan, kita dah masuk insya. Makna jual beli tak settle lagi. InsyaAllah dia panjang hari ni saja. Lepas tu tak ada dah makna jual beli. Dia syarat pula. Poin yang ketiga. Baik, poin yang ketiga ni biar tuan-puan, kerana kita akan saya akan baca satu lagi versi yang panjang itu, saya akan buat kesimpulan. Sebelum saya nak buat kesimpulan tuan-puan, saya nak lengkapkan ciri harta yang kedua. Ciri yang pertamanya iaitu sah dimiliki. Dan ciri yang kedua, dia ada nilai pada syarak. Ini harta. Bukan semua benda ada nilai, ada value, tidak. Ciri harta yang keduanya adalah tuan-puan, ada nilai pada syarak. Sebab tuan-puan, bukan semua benda yang dibenarkan milik oleh syarak ada nilai, tidak. Ada satu benda yang tidak ada nilai di sisi syarak tetapi boleh dimiliki. Inilah tempat certain yang perlu kita detailkan. Sebab itu tuan-puan, kenapa saya ambil pendekatan untuk terus sederhanakan, tak ringkas, untuk terus sederhanakan perbahasan kita. Sebab kalau saya ringkaskan, dia akan jadi, tuan-puan akan bertemu dengan beberapa situasi yang perlukan kepada pendetailan. Tuan-puan kata, kenapa 2 biji beras
dua biji buah anggur tidak dibenarkan tidak dibenarkan jual beli. Kita pergi di pasar malam tuan-puan, dua biji anggur, kita nak try dulu manis ke tidak, sebab kita tak nak menanggung risiko anggur masam. Beli sekilo tiba-tiba balik masam, tak nak. Kita nak try dulu. Dan penjual itu pula tak nak bagi. Tak nak bagi. Kedekut, bin bakhil. Dia kata beli. Kita kata manis lah, dia kata tak perlu try. Berhati-hati kalau dia tak nak bagi tuan-tuan. Dia kata tak payah try je, memang manis, orang dah beli berapa kilo dah. Memang orang beli berapa kilo dah, aku nak beli sekilo je, tapi nak confirm manis ke tak. Dia kata beli dulu, bayar dulu, makan lah. Baik, kalau macam tu kita kata aku nak 2 biji dulu. 2 biji ni berapa harga dia? 2 biji Haji bagilah RM1 cukup lah. 2 biji RM1. Allah, kita kata 2 biji RM1, iyalah mahal. Nak bayar 2 biji RM1 boleh ke tidak? Tak boleh. Tidak dibenarkan oleh syarak menjual 2 biji anggur yang kecil. Tak dibenarkan jual. Walaupun kita buat, bukan kira kita buat, kira syarak. Sebab kita sedang belajar panduan syarak yang diturunkan oleh Nabi kita, yang dimodulkan oleh para ulama. Kenapa pula tak boleh? Sedangkan ini bukan najis. Ini perlu, sebab tu kenapa tuan-puan saya teruskan detailkan, supaya isu-isu bertemu dengan isu seperti ini, tuan-puan tak perlu lagi mencari kenapa, sebab kita terus bagi jawapan. Kerana tuan-puan, 2 biji anggur itu dalam Islam, walaupun dia tak najis, tetapi dia panggil tidak ada value di sisi syarak. Tidak ada nilai. Maksud nilai ni tuan-puan, dia tu ada kegunaan, tetapi nilai komersial di sisi syarak tidak ada. Tak boleh nak jual beli. Tetapi hibah boleh. Sebab tu kena minta dengan dia. Dia tak nak bagi, biar minta. Ni boleh tak saya nak minta? Minta ni makna beri percuma. Saya nak minta, nak try dulu. Sebab hebah boleh, sedekah boleh, hadiah boleh, jual beli tak boleh. Kenapa? Benda sedikit dianggap benda yang tidak ada value, tidak ada nilai komersial di sisi syarak. Syarak tak pernah jual. Kalau benda itu kecil, seperti 2 biji gandum, 2 biji syair, 2 biji beras, 2 biji anggur, kecil di sisi kita, di sisi uruf, tak dibenarkan. Baik, sebab itulah ciri harta. Kenapa dia tidak nama harta? Benda yang sedikit tidak dinamakan harta. Sebab itulah tuan-puan, ciri yang kedua ini, ciri harta yang kedua. Sebab kita nak tukar harta. Kerana 2 biji anggur itu, 2 biji beras itu, 2 biji barley itu, 2 biji gandum itu tidak dinamakan harta. Kenapa tidak dinamakan harta? Sedangkan dia ada nilai, sedangkan dia suci. Kerana ciri harta ini ada 2. Pertamanya mesti suci, keduanya mesti ada nilai di sisi syarak. Ada nilai di sisi syarak. Baik. Saya sebut terus tuan-puan, supaya tuan-puan nampak lebih clear. Nilai ni, untuk nak mengclearkan nilai, tuan-puan mesti tahu benda yang tidak bernilai. Apa benda yang tidak bernilai? Selain daripada 3 benda ini, semuanya bernilai. Kita kata sebut tadi tuan-puan, kalau benda itu tidak ada nilai, maka tidak dinamakan harta. Kenapa? Kerana harta di sisi syarak, menurut mazhab kita Al-Imam Al-A'zam Syafi'i rahimahullah ta'ala, mesti ada 2 ciri. Pertama suci, yang kedua bernilai. Ada nilai. Baik, kalaulah tiap-tiap perkara yang tidak ada nilai, maka tidak boleh dijual beli. Pertamanya tuan-puan, benda yang tidak ada nilai dengan sebab apa? Dia ada 3 sebab benda yang tidak ada nilai. Pertamanya, iaitu benda yang tidak ada manfaat. Semua ni tuan-puan, kita akan bertemu dalam 16 term of condition jual beli. Sebab tu, kenapa malam ni agak panjang? Untuk memudahkan lagi 16 ciri, 16 syarat ataupun 16 terma. Kita akan belajar dalam kitab kita ini 16 sahaja tuan-puan, terma dan syarat sah jual beli. Complete 16 bermakna kita boleh implement akad jual beli. Dan ada benda-benda yang saya sebut ini di dalam 16. Apa dia tuan-puan? Benda yang tidak ada nilai. Pertamanya, benda yang tidak ada manfaat pada syarak. Inilah dia yang kita kena tahu panduan. Kenapa? Kerana kita tidak boleh ukur dengan akal kita. Kerana syarak, mesti kita tengok panduan mengikut kayu ukur syarak. Mengikut kayu ukur syarak. Pertamanya tuan-puan, tidak ada manfaat. Oh, terlebih dah.
Lupalah. Kita sekarang macam mana? Azan terus kan? Berhenti. Lupa saya nak tanya tadi. Dia panggil apa? Excited lebih. Terlupa. Dah boleh lebih ke? Kan tuan-puan bukan tuan-puan saja kena. Bukan saja saya kena, tuan-puan pun kena. Baik, kita habiskan. Kita akan sambung bulan depan. Kita akan habiskan yang 3 tu. Kita completekan 3. Baik, 3 benda yang tidak ada manfaat. Completekan sini dia tergantung pula bulan depan ni nak cari balik payah. Completekan. Pertama, tuan-puan, tidak ada manfaat. Yang kedua apa? Tidak ada manfaat ini nanti kita akan tengok di dalam kitab. Kita akan tengok dalam kitab kita senarai benda yang ada manfaat dan tidak ada manfaat. Tidak ada manfaat ni tuan-puan, muzik, alat muzik tidak ada manfaat. Segala alat muzik jangan beli tuan-puan. Walaupun anak kita minta, ayah belilah alat muzik sebab nak cikgu guru muzik nak guna. Tak boleh jual beli tuan-puan. Ada alternatif lain. Kita boleh guna akad lain. Akad hebah boleh. Yang keduanya ialah binatang buas. Binatang buas semua tak boleh akad jual beli. Melainkan ada senarai ataupun beberapa jenis binatang buas yang ada manfaat untuk kegunaan kita. Kita akan bincang senarai keratan tuan. Senarai binatang buas yang tak ada manfaat dan ada manfaat. Gajah kalau ada manfaat boleh dijual beli. Harimau tidak boleh dijual beli. Walaupun jual beli untuk buh dalam zoo. Tak boleh. Jual beli, saya nak beli untuk ternak, hobi. Beli ular, hobi. Kita akan bincang. Ular pun tidak dibenarkan jual beli. Tidak dibenarkan jual beli. Macam mana saya nak juga. Kita akan bincangkan datang tuan-puan. Ada 5 benda mazhab Imam Syafi'i tak boleh jual beli. Tak boleh akad nakluliyab. Maksudnya tak boleh milik dan tak boleh pindah kuasa mengurus. Dua-dua Allah tutup. Tak boleh. Tak boleh bela di rumah kita. Ada 5 senarai. InsyaAllah kita akan bincangkan datang. Maksud dia, topik dia tuan-puan, senarai binatang yang manfaat dan senarai binatang yang tidak manfaat. Kalau binatang itu ada manfaat di sisi syarak, boleh kita jual beli. Kalau binatang buas itu tidak ada manfaat di sisi syarak, maka tidak boleh dijual beli. Kalau ada, boleh jual beli. Alat muzik tidak boleh. Yang kedua tuan-puan, ni bahaya. Sebab apa tidak boleh ditukar, tidak ada nilai. Kita bincang tidak ada nilai, ada 3 sebab tidak ada nilai. Kerana bahaya. Kalau benda yang bahaya tuan-puan tidak ada nilai. Apabila tidak ada nilai, tidak dinamakan harta. Apabila tidak dinamakan harta, maka tidak dibenarkan oleh Allah Ta'ala untuk tukar. Apa dia contoh bahaya? Racun yang berbahaya. Binatang contoh, ular berbahaya. Tidak dibenarkan. Binatang yang boleh memberi mudarat kepada kita tidak dibenarkan. Yang ketiga tuan-puan, benda yang sedikit. Ini bertemu dengan isu tadi. Benda yang sedikit tidak dibenarkan tukar, tidak dibenarkan jual. Kenapa? Kerana dia tidak termasuk harta. Kenapa tidak termasuk harta? Kerana dia tidak ada nilai komersial di sisi syarak. Iaitu benda sedikit, seperti 2 biji beras, 2 biji gandum, 2 biji anggur kecil, yang dinyatakan oleh para ulama kita. Baik, saya tuan-tuan, malam ini insya-Allah kita akan bincang sambung bulan depan dalam versi yang detail. Saya sebut tadi, saya akan kemukakan kepada tuan-puan 2 versi makna jual beli. Yang pertama versi ringkas, ada 2 kata kunci. Pertama akad, yang kedua harta. Dan insya-Allah tuan-puan, versi yang lebih panjang, lebih detail, meliputi rukun, 5 rukun ataupun 16 syarat, kita akan bincang bulan depan. Dan juga kita akan bincang 5 hukum jual beli, wajib, sunat, haram, makruh dan harus. Wallahu a'lam. Tanya, kita tengok. Kalau soalan pendek kita boleh jawab. Boleh. Okey. Boleh, upah boleh. Dia ada alternatif. Bulan depan tuan-puan tanya balik, saya akan cerita. Dia ada alternatif. Antaranya upah. Akad tahi lembu, tak jual tahi lembu, kita akad upah boleh. Kita upah, bukan jual beli tahi lembu. Selain daripada upah, kita akad hebah dengan makna naklul yadi. Dan insya-Allah bulan depan juga saya akan jelaskan tuan senarai contoh. Contoh najis. Kita bagi satu contoh baru tu, tahi. Ada lagi beberapa contoh lain.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.